Ulama pewaris Nabi, ulama macam mana yang perlu kita ikut? Huraikan betul-betul. Salam dalam keadaan yang kuat imannya. Tauhidnya sangat-sangat teguh. Ini pendidikan dia datang daripada apa? Yakin dengan Allah, yakin dengan Allah, yakin dengan Allah. Pasti ada bantuan daripada Allah, pasti ada kejayaan dengan Allah. Tapi hari ni ada tak kita berusaha kepada perkara tu? Kata itu salah, masjid salah, ini salah. Masjid akan bawa kematian, masjid akan bawa binasa, masjid dapat memudaratkan. Amalan agama akan merosakkan kehidupan kita. Nampak pembohongan hari ni terbongkar. Sikit-sikit Allah bongkarkan. Kalau kita tak nampak lagi istighfar banyak-banyak. Kalau kita tak nampak lagi istighfar banyak-banyak. Boleh bagi 1000 alasan untuk tidak membenarkan masjid hidup. Boleh bagi 1000 alasan untuk amalan agama tak boleh dihidupkan dengan baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adakah ini jawapan kita di mahsyar nanti? Aku takut, babe. Aku takut, babe. Aku takut, babe. Wallahi, aku takut, babe. Azab di mahsyar tu, Masya Allah. Jutaan kali azab di dunia ni. Allahu Akbar. Takut, babe. Allah hadirkan biri-biri ataupun kibas. Allah hadirkan kibas. Tiba-tiba Allah hadirkan kibas di depan mata Nabi Ibrahim AS. Nampak? Yakin kamu Allah hadirkan kibas yang datangnya daripada syurga Allah SWT. Bukan kibas datang daripada dunia. Allah hadirkan kibas daripada syurga Allah SWT. Kita nak belajar yakin tu. Kita bukan nak belajar hari ni kita boleh buat semua perkara dengan kita. Kita tak boleh. Kita tak boleh yakin kita yang mampu nak selesaikan masalah. Kita ni makhluk. Makhluk, babe. Kalau katalah perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS, sembelihlah anak kamu. Nabi Ibrahim AS boleh jawab, boleh tak aku pergi cari kibas, cari kambing? Tak. Nabi Ibrahim AS tak menidakkan, tak membantah perintah Allah SWT. Melakukan dengan rasa yakin, babe. Anak, babe. Allahu Akbar. Kita dengar cerita-cerita tu berpuluh kali, babe. Daripada kita kecil sampai kita dah tua nak mampus, kita dengar cerita tu, babe. Musim haji kita dengar kisah Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail AS. Kita dengar kisah tu, babe. Tapi kita setakat dengar je. Kita tak faham apa maksud tu. Allah ceritakan benda tu pada kita. Apa maksud cerita tu? Sebagai satu cerita. Sebagai satu... dengar je lah. Oh, ini hebat Nabi ni. Kita rasa hebat Nabi. Sebab Nabi pun sendiri pun tak membenarkan mengatakan dia hebat. Nabi pun tak kata dia hebat. Nabi Musa AS dalam cerita surah Al-Kahfi kita baca, Nabi Allah kidin membuat satu perkara yang jauh daripada agama, bertentangan dengan agama, tapi ada maksud tersirat dari setiap perbuatan Nabi Allah kidir. Sebab apa? Nak menunjukkan Nabi Musa AS yang boleh berinteraksi dengan Allah SWT, boleh direct cakap dengan Allah SWT pun lemah lagi, babe. Tidak ada keupayaan, tidak ada kekuatan. Apatah lagi kita. Kita nak kata kita lebih hebat daripada jalan Allah. Kita lebih hebat nak menyelesaikan masalah. Kita ada cara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fikir lah. Fikir dengan ada kebesaran Allah. Bukan fikir kerana ada kebesaran makhluk dunia dan sebagainya. Hari ni Allah tunjuk sikit-sikit. Allah tunjuk pada kita. Kalau kita tak nampak, Allahu Akbar. Mintalah kita malam-malam ni nak tidur berzikir lah. Bangun pagi zikir. Zikir ni makanan rohani, babe. Rohani, roh datang daripada langit, babe. Makanan dia pun perlu daripada langit. Kita nak rohani kita bagus, kena minta daripada langit, babe, makanan dia. Zikir, babe. Zikir banyak-banyak. Semoga Allah bagi kita kefahaman, kekuatan. Allah tunjukkan kebenaran kepada kita. Kebenaran kepada kita satu persatu. Allahu Akbar. Takut mati di Mekah, takut mati di Madinah hari ni. Tak ke pembohongan tu. Dulu kita kata bersyukur, babe. Allah muliakan dia dapat mati di Mekah, dapat ditanamkan di buket, dapat tanam di Allah. Untungnya, babe. Beruntungnya, babe, dapat tanam di tanah haram. Hari ni kita kata pula takut mati dekat situ. Hari ni takut mati salah sebab. Bukan takut mati kerana Allah, takut mati salah sebab. Takut mati kerana apa? Kehilangan. Kita dah memanglah takut mati sebab amalan tak cukup. Ibadah kita tak sempurna. Tapi semua ni dapat orang tak apa,
Orang alim bagi tahu dapat di-cover, dapat diselamatkan dengan keteguhan iman kita. Seorang yang ada ilmu yang tinggi pun Allah dah pernah ceritakan kematian ni dia adalah kematian yang masuk neraka, babe. Sebab apa? Iman hilang. Iman tak ada, babe. Kaki ibadah, iman hilang. Hilang segala-galanya, babe. Masuk neraka, babe. Kaki maksiat, Allah pernah cerita pula, kaki maksiat boleh masuk syurga. Semua tu kita kena kaji balik lah. Apa yang nak selamatkan kita, apa yang nak menguatkan kehidupan kita, apa yang nak menyehatkan kita. Iman, babe. Macam mana kita nak kuatkan iman? Apa yang nak menguatkan iman? Kalau kita hari ni masih bersangka buruk dengan agama, bersangka buruk dengan masjid, adakah iman kita bagus hari ni? Untuk solat berjemaah ramai-ramai 40 orang tak boleh. Apa keyakinan kita? Mana iman kita? Kuat tak iman kita? Allahu Akbar. Boleh fikirlah sendiri. Nak selesai dengan alasan pula tu untuk membenarkan ibadah dapat disempurnakan dengan baik balik depan ni. Allahu Akbar. Bukan usaha kepada Allah SWT, usaha tawakal kepada Allah SWT untuk menghidupkan balik suasana agama menjadi baik. Allah boleh menjadikan racun sebagai penawar, penawar sebagai racun. Matahari pun bergerak dengan izin Allah SWT. Matahari pun minta dulu perintah Allah. Tunggu perintah Allah dulu, baru nak buat kerja. Matahari pun tidak berkendakkan kepada panas, panas pun tidak berkendakkan kepada matahari. Semuanya daripada kehendak Allah SWT. Allah boleh sejukkan api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Allah boleh sejukkan 40 hari Nabi Ibrahim AS dibakar dalam unggungan api yang sangat besar. Burung nak lalu pun tak boleh, babe. Burung yang nak bawa setitik air, nak padam api tu pun tak boleh, babe. Dia pun usaha nak bawa air daripada paruh dia yang kecil tu. Sebab apa? Ada niat, babe, nak selamatkan juga Nabi Ibrahim AS, tapi tak mampu, babe. Api yang segunung macam tu nak dipadamkan dengan air yang ada dalam paruh seekor burung. Tapi Allah boleh sejukkan api. Allah boleh nyamankan. Allah boleh jadikan api tu dalam keadaan yang sejahtera. Allah boleh hadirkan pula makanan-makanan dalam syurga untuk Nabi Ibrahim AS duduk dalam unggunan api yang besar tu selama 40 hari. Nabi Ibrahim AS didatangi oleh malaikat. Malaikat datang nak membantu Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS bertanya kepada malaikat tu, korang datang ni atas izin Allah ataupun perintah Allah? Malaikat AS menjawab, kami datangi dengan izin Allah, bukan perintah Allah. Kalau datang dengan izin Allah, tak perlu korang tolong aku. Kalau datang dengan perintah Allah, ya, korang boleh tolong. Tapi datang dengan izin Allah SWT, tak payah. Yakin Nabi Ibrahim AS, dia yakin Allah akan selamatkan dia, Allah akan bantu dia, Allah akan bagi dia kehidupan yang lebih baik. Kalau dia mati pun, dia tak takut benda tu. Kita dengar cerita ni pun kita tak boleh faham apa kelebihan cerita ni untuk kehidupan kita hari ni. Inilah yang perlu kita guna pakai di akhir zaman ni. Umat akhir zaman dengar cerita-cerita Nabi, dengar cerita-cerita sahabat ni untuk bawa dalam kehidupan kita hari ni. Bukan setakat dengar sebagai satu buku cerita je. Allahu Akbar. Aku geram hari ni, babe. Geram, babe. Dan aku bersyukur juga banyak kebenaran dah hari ni Allah tunjukkan kepada kita. Bukan kita nak menidakkan perkara tu, tetapi salah cara. Salah cara. Kau nak menyelamatkan semua perkara, kau jadikan satu benda maksud, melebih-lebihkan benda tu. Kau sanggup tutup masjid, kau sanggup menghalang orang datang masjid. Bayangkanlah bagaimana jawapan yang perlu dijawab nanti di mahsyar. Khalifah Bakti. Ingatan jadi gila supaya dia tak tahu apa yang berlaku. Allah nak muliakan tu. Tapi kalau kita ni masih lagi dalam keadaan normal, ada ingatan, kita tahu banyak perkara yang berlaku hari ni, perkara batil, perkara kufur, dan kita masih lagi mendiamkan diri. Kita rasa macam, ini bukan urusan aku. Kita besok ditanya, di mahsyar besok ditanya, babe. Ditanya, kenapa kamu berdiam diri ketika manusia hari ni dalam keadaan tahu benda tu salah tapi kamu diam diri. Ketika hari ni manusia tahu
benda tu benda yang boleh membinasakan diri dia, kau tahu benda tu boleh membawa kepada kufur manusia, kau boleh diam diri, kau boleh senyap babe. Kau nak selamat diri kau kena tanya. Aku kena tanya besok. Semua kena akan ditanya besok. Besoklah kalau sahabat saya kat Brunei tu bersedia. Sebab Brunei dah hidup dalam keadaan yang normal. Normal biasa. Diorang ada aktiviti sosial, ekonomi. Cuma diorang tutup sepadan. Orang Miri pun tak boleh masuk, tak boleh lalu babe. Ditutup sepadan. Itu cara dia betul. Kita buka sepadan, keluar masuk babe. Kawan isteri saya duduk di Sepanyol. Bulan puasa tu hari balik sini. Balik Malaysia. Sebelum PKPP ni, dia balik, masa ni PKP, dia balik ke Sepanyol balik. Duduk Sepanyol boleh keluar masuk dalam musim ni. Sekarang ada kat Sepanyol balik. Dia pun beritahu dekat Sepanyol dah back to normal. Sebab itulah bila datangnya Imam Mahdi nanti, bila Nabi Isa AS diturunkan, ramai orang-orang Kristian beriman kepada Allah SWT. Mereka yang dulu baca Injil, baca Taurat, semua datang kepada Allah SWT balik. Yang menyembah bahala ni saja yang ingkar dengan Allah SWT. Siapa yang menyembah bahala? Allahu Akbar. Kita bukan hidup hari ni duduk dalam gua. Kita sampai tak boleh nak nampak kebenaran langsung. Nampak benda yang depan mata pun kita boleh bagi 1000 alasan. Kita membenarkan makhluk-makhluk ni, konon makhluk ni lebih maksum daripada Nabi Muhammad SAW. Boleh bagi anggapan macam tu, anggapan macam ni pula. Jawab kamu boleh cakap Nabi macam ni, boleh jawab hadis kamu tak cerita habis. Taat pada ulul amri. Ulul amri macam mana yang kita nak kena taat? Uraikanlah betul-betul. Ulama pewaris Nabi, ulama macam mana yang perlu kita ikut? Uraikan betul-betul. Jangan bagi separuh-separuh jalan. Jangan bagi ayat ringkas-ringkas. Bagi semua rakyat tahu, barulah hidup ni aman. Tapi tak bagi sikit-sikit. Bagi hanya untuk nak selamatkan kepentingan masing-masing. Hanya guna untuk apa? Berhujah, hadis, dalil dan sebagainya untuk kepentingan peribadi. Tak apa, tak tahu kau siapa ni, insyaAllah Allah Maha mengetahui. Memang di akhir zaman ni kita tak boleh nak tentang. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi tu bagi tahu kita tak boleh nak lawan. Kita tak boleh nak tentang apa yang ada di dunia ini. Kita tak boleh lawan. Kalau kita lawan, kita binasa, kita rugi dan iman kita juga akan jadi binasa. Apa yang kita boleh buat di akhir zaman ini, perbanyakkan amalan dan dapatkan kebenaran untuk elak daripada kita binasa. Jangan melawan, jangan tentang. Bawa diri untuk jauhkan daripada kehidupan yang kufur ni. Supaya iman kita selamat. Iman kita selamat. Yang kita nak selamatkan di hujung di akhir zaman ni, iman kita. Tak boleh tentang babe. Kalau kau tentang, iman kau rosak. Bila mana kau nak tentang balik? Bila datangnya Imam Mahdi, kau kena turun balik. Kalau kau panjang umur, kau turun balik untuk dakwah orang. Bukan nak berlawan Sebab apa yang dapat ikut Imam Mahdi tu bukan semua orang. Hanya 70,000. Itu pun berpatah balik 1/3. Yang syahid 1/3. Yang bersama dengan Imam Mahdi sampai ke penamat 1/3. Yang berpatah balik tu 1/3 tu pun Allah binasakan balik. Kenapa? Kamu dah dipilih untuk bersama dengan Imam Mahdi, kamu boleh kufur balik. Kamu masih lagi berbelah bagi aku syahid teruslah, mati terus. Tapi Allah tunjuk perkara tu bakal berlaku. Apa yang hari ni kita kalau tak terpilih, kita cuma hari ni usaha untuk nak selamatkan diri kita dengan iman kita. Dan bila sampai satu masa nanti kita kena keluar balik untuk dakwah manusia. Dakwah manusia. Ajak balik manusia yang dalam keadaan keliru, dalam keadaan kusut, dalam keadaan sengsara, hilang itu, hilang ni. Dakwah balik dia orang. Sebab apa? Dia orang dalam keadaan yang emosi yang sangat-sangat tinggi. Dia orang dalam keadaan yang keliru, tak tahu apa nak buat. Dia orang dah tak tahu dah. Dah hilang punca. Inilah golongan yang selamat-selamat nanti dengan iman mereka terpaksa keluar daripada tempat-tempat mereka untuk dakwah balik manusia-manusia ni, untuk bawa mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menentang jangan melawan. Tapi kita wajib bersuara. Kita wajib sampaikan. Kita beramal
kita sampaikan. Kita beramal, kita sampaikan. Kita beramal untuk yakinkan kita, yakinkan diri kita. Dan kita juga kena sampaikan kepada manusia untuk manusia beramal dan yakin kepada dengan perintah Allah, yakin dengan kebesaran Allah SWT. Ini akan berlaku. Ini akan berlaku. Bukan kita hari ini nak melawan, tak. Kita cuba lari, perbanyakkan amalan soleh, perbanyakkan perkara-perkara iman dalam kita untuk kuatkan iman kita. Untuk Allah selamatkan kita dengan iman yang ada ni. Bila kita dah ada benda tu, Allah berikan kekuatan benda tu, kita wajib untuk keluar berdakwah. Wah, selamatkan umat. Selamatkan umat. Ketika tu umat dah menderita, babe. Sangat-sangat menderita. Umat dah tak tahu ke mana, babe. Dah tak tahu apa, dah hilang punca, babe. Ketika itulah kita datang menyantuni mereka, berkasih sayang kerana Allah SWT, memujuk, merayu kepada mereka untuk kembali pegangkan agama ni dengan sekuat-kuatnya. Khalifah Bakti.